Selamat dan salam satu Malaysia. Semasa tuju bersama saya Larendra Fiona Berdepaikan. Cukai barang dan perkhidmatan GST dari segi makronya menjadi penyelamat kepada kewangan dan ekonomi negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, GST telah mendapat kutipan kasar RM37.67 bilion pada Disember 2015. Kutipan bersih GST dianggar akan meningkat kepada RM39 bilion tahun ini. Tegas Datuk Seri Najib, jika GST tidak dilaksana, defisit negara akan meningkat pada 4.8% tahun ini. Mesyuarat jawatankuasa tertinggi mengenai kos sara hidup dengan NGO buat culung kalinya berlangsung di Ibu Negara hari ini yang berusaha mencari langkah proaktif mengurangkan beban kos sara hidup rakyat. Mesyuarat yang dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam sidang medianya, Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Hamzah Zainuddin memberitahu kementeriannya akan terus menguatkuasa pencatutan dalam usaha menangani isu harga barang dan perkhidmatan. Majoriti individu yang mengalami masalah kewangan terdiri daripada mereka yang berusia antara 30 hingga 45 tahun. Menurut Pengurus Besar Bahagian Perkhidmatan Korporat Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK Azman Hashim, kelompok umur berkenaan meliputi mereka yang baru berumah tangga dan sedang membina kerjaya. Tahun lalu, 84,664 individu memohon khidmat kaunseling AKPK. 87.7% mempunyai masalah hutang kad kredit. Mutu air dan gas jangkitan saluran pernafasan di Kuantan Pahang akan dipantau Kementerian Kesihatan berikutan masalah kesihatan yang dibangkitkan ramai pihak berpunca daripada pencemaran bauksit. Dalam satu kenyataan, Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah memberitahu pihaknya sudah mengambil langkah perlu bagi memantau kesan pelombongan bauksit kepada kesihatan. Mutu air minum dipantau secara berkala di 10 loji rawatan air yang membekalkan air di daerah Kuantan termasuk di Semabu, Bukit Sagu dan Bukit Engkoh. 120,836 kes dengki dilaporkan di seluruh negara sehingga akhir 2015 berbanding 108,698 kes tahun sebelumnya. Menurut Ketua Sektor Penyakit Bawaan Vektor Khas C, Bahagian Kawal Penyakit Kementerian Kesihatan, Dr. Ros Nadimuddin, kematian turut meningkat kepada 336 kes tahun lalu. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengesahkan trend peningkatan kes dengki bukan sahaja berlaku di Malaysia. Polis menubuhkan satu pasukan penyiasat khas serta mengatur operasi mengesan suspek terlibat kes samun dan ragut menggunakan parang di Bandar Seri Putra Bangi yang menjadi viral di media sosial. Insiden tersebut membabitkan seorang wanita disamun dalam kereta di hadapan kawasan perumahan. Ketika ia dilaporkan Rabu lalu, Ketua Polis Kajang ACP Willie Richard memberitahu pihaknya turut menerima 7 laporan kes jenayah samun dan ragut serupa di sekitar kawasan berkenaan. 7 wanita pendatang asing tanpa izin parti yang bekerja sebagai tukang urut ditahan Imigresen Kedah melalui ikrar di 2 lokasi di Sungai Petani. Turut ditahan 3 lelaki warga tempatan, 2 daripadanya kerana menghalang tugas penguatkuasa, manakala seorang lagi dipercayai melindungi parti berkenaan. Perkara itu disahkan Pengarah Imigresen Kedah Muhammad Yusuf Hashim. Jago Bina Badan Negara Sazali Samad tidak menolak unsur sabotaj apabila mengaku telah mencuba beberapa suplemen daripada rakan antarabangsanya ketika lawatan ke Washington Jun tahun lalu. Atlet berusia 47 tahun itu yang digantung 4 tahun akibat positif ujian doping hari ini tampil mengemukakan rayuan kepada Setiausaha Kehormat Persekutuan Bina Badan Malaysia PBBM Kamaruzaman Kadir. Baik saudara, sekian semasa tuju. Teruskan kesetiaan anda bersama TV1.